Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati yang baik hatinya. Dan saya adalah Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Malam ni saya nak kongsikan kepada newbie-newbie yang berjinak-jinak dengan mata wang digital dan juga spot trading mata wang digital iaitu Royal Q ya. So jadi saya tak membuangkan masa lagi kerana sepatut kita bermula pada 8.55, sekarang dah pukul 9.15. Saya akan teruskan kongsi basic mata wang digital kepada anda ya. So ini adalah perkongsian pertama saya ya. Just a moment, sekejap, sebentar ya. Alright, ini adalah coin market cap ya. Kalau kita nak tahu apa itu coin market cap adalah bursa saham untuk mata wang digital ya, bursa saham untuk mata wang digital. Dan kalau kita lihat di sini di atas ni, Cryptos ni telah ada, sekejap saya refresh dulu. Okay, so bila saya refresh ni, alright, so kripto telah berdaftar dengan bursa saham coin market cap ni adalah 17,343. So jadi bukan satu kripto ataupun mata wang digital saja yang ada di dunia ni, tetapi 17,343 ya. So jadi inilah dia mata wang digital ni, Bitcoin, Ethereum, apa lagi dan selain-lain lah ya. So jadi untuk pengetahuan kepada yang newbie. So di dalam cryptocurrency ada 3 kategori ya. Kategori yang pertama adalah altcoin, kategori yang kedua adalah stable coin dan kategori yang ketiga adalah token. Okey. Kalau anda lihat di sini, Bitcoin adalah altcoin ya. Ethereum adalah altcoin, Dogecoin adalah altcoin, Avax adalah altcoin ya. So itu altcoin lah dan banyak lagi, Cardano, Sol, XRP dan sebagainya ya. Dan yang keduanya adalah stable coin. Kalau anda lihat ni USDT, okay, USDT ni adalah stable coin, USDC ni adalah stable coin ya. Kemudian BUSD ni pun adalah stable coin. Kalau stable coin Huobi adalah HUSD. Okey, dan banyak lagi ya stable coin ni. Dan yang seterusnya adalah token. So kalau kita lihat token ni, ni dah BNB ini adalah token. Okey, dan ada banyak lagi token. HT adalah Huobi token. So kebiasaan stable coin ni dan juga token ni dimiliki oleh exchange wallet. Alright, dimiliki oleh exchange wallet kerana mereka banyak melakukan dagangan ya, trading di dalam mata wang digital. So selalunya dia akan pairingkan lah ya, pairingkan dengan stable coin ya, kebiasaannya ya, seperti forex lah. Kalau forex kita tengok USD, Japanese yen, USD euro, USD dan seterusnya. Alright, so now sekira adalah di antara di antara rakan-rakan anda yang sangat skeptikal ataupun negatif mengenai mata wang digital ni, anda bolehlah kongsi mengenai bursa saham coin market cap ini ya. Alright, selepas kita memiliki mata wang digital, di mana harus kita menyimpan? Okey, di mana harus kita menyimpan? Kita perlu simpan di exchange wallet ya. Apa itu exchange wallet? Kalau kita lihat exchange wallet yang telah berdaftar ya dengan bursa saham coin market cap ni adalah 457 ni. Kalau boleh nampak ni, saya bulat-bulatkan kat sini ni. Okey, 457, kita klik dekat sini, kita tengok apakah itu exchange wallet. Okey, inilah dia exchange wallet. Binance, Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin, Huobi. Alright, kalau di Royal Q kita guna Huobi, kita guna Binance, kita guna Coinbase. Alright, so apakah exchange wallet ini? Istilah paling mudah ia adalah bank account untuk menyimpan mata wang digital kita. Okey, so seandainya ada di antara rakan-rakan anda masih juga negatif, anda kongsikanlah coin market cap bursa saham ni ataupun World Coin Index.
Inilah World Coin Index juga adalah bursa saham mata wang digital. Okey, di sini saya nak kongsikan ya. Saya nak kongsikan exchange spot trading ni ya. Sebentar saya refreshkan dulu. Alright, so kita pergi ke just a moment. Saya back sekejap. Okey, ini adalah crypto exchange volume ranking ya. So, di sini kita dapat lihat ya berapa banyak dagangan ya mata wang digital sehari, 7 hari dan 30 hari. Okey, total 24 jam ni, total 24 jam ni 478.15 bilion. Di dalam tempoh 7 hari adalah 2.52 trilion. Dan dalam tempoh 30 hari adalah 14.15 trilion. Okey, sekiranya ada di antara rakan-rakan anda atau sesiapa sajalah ya, bila anda kata, jomlah kita buat royal queue kan, so mungkin dia ni manusia yang sangat negatif atau skeptikal, tetapi sebenarnya kita tak boleh salahkan mereka ya. Kerana pengalaman-pengalaman lalu itu yang membantutkan minda mereka untuk melihat satu pembaharuan di masa akan datang. Okey, so jadi kita jangan salahkan mereka, jangan marah dengan mereka, jangan pandang rendah dengan mereka, jangan mengata mereka. Tugas kita hanyalah kongsikan ilmu yang kita tahu. Okey, dua bursa saham ni, satu tadi Coin Market Cap dan kedua adalah World Coin Index. Dan anda telah lihat di manakah datangnya trilion ni. Dan sekira mereka tanya, nanti tu terlingkup lah kadang-kadang orang cakap macam tu kan, agak kasar kan ya. So, nanti tu terlingkup lah, dia kata mana boleh ada macam ni, dia kata tunjukkanlah. So kalau anda tanya dekat dia, kalau 14.15 trilion, dan trilion ni bukan Malaysia ya, USD. Adakah sesuatu perkara itu akan terlingkup dengan mudahnya dengan sekelip mata kecuali dengan izin Allah ya. Tetapi ia tidak akan berlaku semudah itu. Ya, semudah itu. Alright. So, jadi kita pergi kepada ni, saya klikkan kepada Binance. Binance adalah ranking nombor 1. Ya, ranking nombor 1 yang terkenal di dunia exchange wallet. Alright, so kalau kita lihat di sini 24 jam volume dia adalah 63.43 bilion. Di dalam tempoh 7 hari dia telah mendagangkan mata wang digital adalah 325.60 bilion, dan di dalam tempoh 30 hari 1.75 trilion. Alright. Di manakah datang trilion bilion ni? Datangnya trilion dan bilion ini adalah daripada kita semua. Kerana kita adalah pengguna atau pengumpul atau penyimpan mata wang digital. Alright, so mata wang digital ini tidak dikontrol seperti bank negara, IMF dan sebagainya ya. So jadi ia adalah duit kita. Duit kita semua satu dunia. Penggunanya ia kata mudah adalah public money. Alright, apabila ramai yang membeli mata wang digital ini, maka harga akan naik meninggi, dan apabila ramai yang jual, dia akan menurun. Alright, so itulah dia. So selain daripada itu, saya nak kongsikan di sini sebagai ilmu dan pengetahuan kepada anda semua supaya kita jangan bertekak dengan orang yang suka ajak kita bertekak, kerana kita tak akan menang ya. Jadi kita kongsikan saja kepada mereka ilmu-ilmu ini, sama ada mereka nak dengar, sama ada mereka nak fikir atau tidak, itu adalah hak mereka. Tetapi setiap manusia pasti dia akan berfikir semula. Okey, so inilah contoh-contoh yang saya boleh bagikan. Dan jangan lupa di dalam exchange wallet ini ya, so Binance ini adalah exchange wallet. Di dalam industri mata wang digital ataupun cryptocurrency ini, kita ada dua jenis wallet ya. Satu wallet adalah exchange wallet dan yang satu lagi adalah wallet. Okey, apa beza exchange wallet dan wallet ini?
Okey, sekejap ya. Bezanya, bezanya wallet dan exchange wallet ini, exchange wallet seperti bank account kita, dia minta IC, dia minta itu, dia minta ini, minta selfie ya dan sebagainya. Kalau wallet pula, dia tak minta apa-apa. Kita boleh bukakan untuk kawan kita, mak kita, ayah kita, anak-anak kita, tetapi kita kena jaga dua perkara. Sama ada private key ataupun recovery phrase. Sekira anda hilang kedua-dua ni, bermakna anda akan hilanglah seluruh mata wang digital anda kerana tidak akan dapat kita trace. Okay, kita tak dapat trace mata wang digital kita lagi. Okay, tetapi kalau di exchange wallet, ya, contoh sekira handphone hilang, apa-apa sajalah berlaku kat handphone, hanging ke apa ke, kena curi ke. So, yang penting anda tahu email yang anda gunakan, password anda dan juga PIN anda. Ya, itu 3 perkara. Dan anda boleh berkomunikasi dengan support team mereka, ya, seperti Luno, Binance, Coinbase dan sebagainya. Anda boleh Google, maksudnya anda boleh type ya di dalam website mereka dan beritahu anda telah berdaftar. So jadi sebab tu kepada mereka-mereka yang join di bawah saya yang memang tak tahu apa-apa, selalunya saya akan suruh mereka bawa buku dan tulis. Contoh kalau Luno ataupun Binance lah ataupun Huobi, tulis Huobi, email apa, password apa, PIN apa dan sebagainya. So jadi bila hilang, saya boleh bantu semula untuk anda mendapatkan anda punya wallet semula, exchange wallet anda semula. Okay? So jadi seterusnya malam ini saya akan pendekkan sikit tentang introduction mata wang digital ini kerana saya hendak membimbing mereka-mereka yang telah berdaftar dan aktifkan robot dan juga untuk saya bawa anda ke saya punya circle ya, circle. Alright, kita terus kepada sharing yang seterusnya di sini. Ya, ini adalah sebentar, ini adalah evolusi mata wang ya, evolusi mata wang ya. So kita tahu kita bermula daripada barter system, gold and silver, kemudian metal coin ya, kemudian paper money, lepas tu plastic card ya, kemudian electronic money ya, dan kemudian ke cryptocurrency. Kenapa kita panggil Bitcoin adalah kelas aset baru? Bila kita cakap pasal kelas, kita tahu pasal aset, sorry. Bila kita cakap pasal aset, kita tahu apa? Aset itu adalah physical, betul kan? So, bila aset itu adalah physical, ia seperti gold, silver, real estate, ya, dan juga produk. Okay, so saya bagikan 3 contoh ni ya. 3 contoh ni sekira ada rakan-rakan anda skeptikal dan kata alah ni semua menipu lah ni, mana ada duit alam maya boleh buat duit ya. Kadang-kadang kita akan menerima manusia-manusia yang berfikiran sebegitu ya. So kita jangan marah dia, mungkin dia masih belum terdedah dengan perkongsian-perkongsian ilmu mengenai mata wang digital. Okey. So jadi ini adalah salah satu contoh ya, Uber. Semua orang tahu Uber ya. Saya bagi 3 contoh ni company yang terkenal ya. Sebenarnya ada banyak lagi ya. So jadi Uber dia adalah yang terbesar ya, terbesar pengangkutan awam, tetapi dia tidak memiliki, syarikat dia ni tidak memiliki physical asset ya. Yang kedua adalah Airbnb. Ya, Airbnb ni adalah owner yang terbesar ya, yang terbesar hotel di dunia yang memiliki lebih 1 bilik hotel ya, tetapi dia tak ada physical asset tu ya. Ini adalah orang-orang bijak ya. Mereka menggunakan facilities atau aset orang lain untuk mendapatkan keuntungan di dalam perniagaan mereka. Alright, so dan yang terakhir sekali adalah Facebook. Semua orang tahu Facebook kan? Tapi di manakah Facebook ini mendapat konten dia? Okey, semuanya datang daripada saya, daripada anda dan di seluruh dunia ya, masyarakat di seluruh dunia. Jadi inilah 3 syarikat yang anda boleh kongsikan
yang tidak memiliki physical asset tetapi mereka berjaya dan terkenal dan terbesar di dunia. So jadi tidak ada mustahil, Bitcoin adalah kelas aset baru tanpa physical asset. Alright, so kita terus ke pengenalan Royal Q. Apa itu Royal Q? Royal Q adalah spot trading mata wang digital 24/7, pasangan trading menggunakan USDT ya, dan ini slide saya tahun sudah ya, saya masih belum update tapi saya akan cerita je lah di sini. InsyaAllah nanti dalam minggu depan kita akan update semua kita punya slide lah ya. So jadi di dalam Royal Q sebenarnya kita dah ada banyak pair yang boleh kita dagangkan ya, dengan menggunakan exchange wallet Binance, Huobi dan juga Coinbase ya. So contoh apakah yang dipanggilkan spot trading ni tadi adalah BTC USDT, ini pairing lah dia pairingkan XRP USDT dan seterusnya. Alright, so Royal Q adalah affiliate reward program, bukan MLM ya. So contoh company affiliate adalah Binance, Local Bitcoin, eToro, Coinbase, Luno ya. Ini semua adalah affiliate reward program mata wang digital ya. Maksudnya exchange wallet mata wang digital. Alright, so kalau conventional pula adalah Amazon, eBay, HubSpot dan banyak lagi. So di dalam Royal Q, di dalam Royal Q sekejap ya, saya lukis sikit kat sini. Sebentar ya. Di dalam Royal Q ni anda kena kejap ya, anda kena faham Royal Q ni sebentar ya, saya cuba carikan ya. Okey, bagaimana ni? Okey. Okey, di dalam Royal Q ni kita ada dua ya. So satu adalah sekejap. Dia begini, trade, okey, dan affiliate. Okey, ini adalah satu gabungan yang sangat hebat ya. So nanti saya akan explainkan kenapa digabungkan trade dan juga affiliate. So bila saya sebut je affiliate ni, ramai ni cakap malas dah ni mesti MLM, bukan ya. Affiliate ni sangat berbeza daripada MLM. Okey. MLM juga networking, affiliate juga networking ya. Contohlah saya tanya ya, ada tak syarikat yang tidak memerlukan network? Jawapannya, adakah? Okey, adakah mana-mana syarikat? Okey, syarikat yang tak perlu network. Ada ke? Sorry. Ada ke dalam dunia ni? Jawapannya tidak ya. Okey, kalau sesiapa kata ada, tolong kenalkan dengan saya dan saya ingin bersama mereka sebab saya tak payah nak buat network. Okey. So apa yang dimaksudkan network? Network ni adalah satu produk. Okey. Kedua adalah servis. Okey, servis lah ya. So jadi apa yang dimasukkan produk dan servis ni? Produk ni contoh kilang. Dia perlu tak pembeli atau pemborong? Perlu kan? Dia perlu. Okey, servis pula contohnya doktor, lawyer. Okey. Driver ni, driver contohlah driver Grab. Mereka perlu tak? Driver ni perlu tak penumpang? Perlu kan? Lawyer ni perlu tak client? Okey, doktor ni perlu tak client? Perlu kan? Perlu, ya. So inilah kita panggil network. Kalau ada dalam dunia ni, tak ada company yang buat network, saya ingin bekerja dengan mereka. Ya, so jadi inilah contoh untuk anda tahu di dalam Royal Q, keistimewaannya kita ada trade dan gabungan yang sangat bagus adalah affiliate. Nanti saya terangkan dengan lebih jelas lagi ya. So itu dia contoh ya. So kita terus kepada slide yang seterusnya.
pendapatan di Royal Q, ya, seperti yang saya kata tadi, ya. Apa ni? Trade dan juga affiliate, ya. So trade ni adalah anda trade sendiri. Oh, sorry. Masya Allah. Jap. Saya punya apa? Saya punya ni dah buat gila. Okey, trade, ya. Trade sendiri sebentar. Okey, trade sendiri ni ataupun anda buat apa, copy trade. Okey. Copy trade. Okey. Copy trade. Di Royal Q, kepada mereka-mereka yang tidak pandai atau tak pernah tahu tentang apa ni trade, tetapi mereka mampu dan memiliki keuangan untuk menjalankan dagangan mata wang digital ni, anda boleh join. Anda tak perlu risau, anda hanya ikut saja copy trade ni. Bila anda gunakan copy trade ni, anda tak payah nak fikir apa tu graph atau RSI, apa tu bull, apa tu whatever is lah mengenai trading, anda copy je. Okey, anda copy je. So saya dah ada circle saya, ya. Circle saya adalah mana. Okey, anda boleh ikut mana dan anda boleh copy trade mana. Okey. Alright, so this is the thing. Okay, so yang keduanya adalah affiliate, sewa robot ni, ya. Pertama adalah sewa robot. Ini pendapatan di Royal Q. Pendapatan pertama tadi dengan trading kita sendiri. Pendapatan kedua kita adalah affiliate. So salah satunya adalah sewa robot, ya. So bila kita register dan berdaftar dan kita aktifkan, ya, maksudnya register berdaftar sama lah kan. Okey, minta maaf, ya. So jadi maksudnya bila kita berdaftar dan mengaktifkan robot dan kita ada link kan, dan kita bagilah link tadi atau invitation code tadi kepada rakan-rakan kita, dia pun daftar, dia pun sewa robot dan kita akan dapat 30 USDT. Okey, ini salah satu income lah. Dan yang ini pula adalah trade berkumpulan, ya. Maknanya setiap kali mereka trade, kita pun akan dapat commission. Okey. Okey, sebentar, ya. Okey. Alright, so yang ini adalah peer award, okey, dan ini adalah global dividend. Global dividend ni hanya orang yang ranking dia V6 sahaja. Okey, so di dalam Royal Q dia ada V1 sehingga V6 sahaja. Lepas tu dah tak ada apa-apa lagi, ya. So jadi inilah dia pendapatan di Royal Q, ya. Dia ada dua pendapatan yang boleh kita dapat di Royal Q. Okey, saya pergi kepada seterusnya. Okey, jangan risau, di Royal Q anda tidak perlu risau. Modal dan keuntungan dagangan anda tersimpan di dalam Global Exchange Wallet Binance, Huobi ataupun Coinbase. Kata mudah dalam bahasa, kata mudah adalah Global Exchange Wallet ni seperti bank account anda, ya. So tidak ada sesiapa boleh mencerobohi kecuali anda. Beza Royal Q dengan platform lain, modal dan keuntungan anda di dalam exchange wallet anda sendiri. Platform lain, modal dan keuntungan anda masih di dalam simpanan akaun syarikat mereka atau akaun pihak ketiga. Sekira berlaku perkara yang tidak diingini, anda akan kehilangan modal dan keuntungan anda. Alright, so jangan keliru, di Royal Q anda urus sendiri mata wang digital anda sehingga pertukaran mata wang fiat dan pengeluaran ke akaun bank anda. Alright, platform lain anda terikat dengan terma dan syarat. Syarikat mereka pengeluaran mungkin setiap hari Jumaat. Sebagai contoh, had pengeluaran juga akan dikawal. Pilih platform yang betul sebelum anda menyalahkan orang lain. Alright. So ini saya nak kongsi sikit lah, ya. Alright, saya nak kongsi sikit dengan anda semua. Saya banyak pengalaman dengan networking ni. Okay. Kalau networking untuk mata wang digital ni, saya bermula trading pada hujung tahun 2010. Yeah. So jadi terlalu banyak pengalaman saya semasa di end of 2010 sehingga ke hari ini. Okey, sehingga ke hari ini. Jatuh bangun. So di situlah saya dapat menapis. Okey, di situlah saya dapat menapis bahawa company ini adakah ia scammer, adakah ia short term hit and run company,
Dan di situlah saya dapat ilmu dan belajar, kerana setiap kegagalan itu sekira kita menerima dengan cara yang positif, kita akan dapat melihat ilmu yang Allah nak bagi kepada kita. Okey, so di situlah saya belajar dan terus belajar, gagal dan terus gagal, dan alhamdulillah akhirnya saya dapat satu platform yang memang saya suka, bukan taksub, jangan lupa bukan taksub ya, tetapi yang saya suka dan saya ingin kongsikan dengan orang ramai di luar sana untuk mendapatkan pendapatan sampingan ya. Tetapi saya dengan Royal Q saya buat sepenuh masa. Alright, saya buat sepenuh masa untuk pencarian pendapatan rezeki saya. Okey, so sekarang saya nak kongsikan pula dengan anda bagaimana sebentar ya, bagaimana anda boleh mengikuti saya ya. So ini adalah perkongsian saya di sini. Sekejap. Saya tunjukkan anda sebentar di mana anda boleh mengikuti saya ya, sebab ramai orang tak tahu kat mana nak ikut saya ya. So sebelum ni saya tak ada circle, jadi tak ramai orang yang kenal saya. Okey, ini adalah di Telegram. So anda dapat lihat di sini Royal Q _Midas, anda boleh ikuti saya di sini ya, di Telegram, dan anda juga boleh ikuti saya di personal Telegram saya ya. Di personal Telegram saya ni lebih kepada info-info mengenai mata wang digital. Mata wang digital yang mana yang akan naik, mana yang maksudnya yang berpotensi tinggi, adakah ia akan hilang daripada senarai di bursa saham Coin Market Cap. So anda boleh tengoklah kat sini. Ada banyak info-info terkini dan sebagainya ya. Dan yang seterusnya adalah Facebook. Anda boleh ikut saya di sini ya, Midas Funnel ni ya. Oh, sorry. Okey, Midas Funnel ni ya, anda boleh ikut di sini. Di sini juga ada info-info dan peringatan ya, untuk anda mengetahui setiap hari ya. So di sini adalah video ya. Di sini juga saya kongsikan rakan-rakan grup saya untuk anda boleh gunakan link ataupun invitation code mereka untuk berdaftar di Royal Q, dan ini adalah semua aktiviti lah, aktiviti Royal Q yang telah berlangsung, yang ni di Kota Baru ya. Ni semualah grup-grup kita yang hebat-hebat ya, bersama-sama menjayakan kita punya Royal Q ya. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah YouTube channel saya ya. Okey, so ini adalah YouTube channel saya. Sebentar. Ini adalah YouTube channel saya, so anda boleh ikuti dan tolong like, subscribe dan tekan butang loceng ya. So anda boleh dapat info-info yang terbaru, dan di sini anda boleh belajar ya. Nampak ni ada bahasa Malaysia, ada bahasa Inggeris ya. So di sini ada 12 video ya. Kalau saya klik kat sini, anda boleh tengok kat sini ya, ada 13 sorry. Ada 13 senarai yang saya bimbing bagaimana untuk bermula di Royal Q. Ni semua ada ya. So ini dalam bahasa Malaysia, so anda bolehlah belajar sendiri, dan sekira anda tidak pasti, anda bolehlah berhubung dengan saya ya, ataupun berhubung dengan kaunselor sebentar. Alamak. Sekejap ya. Alright, anda bolehlah berhubung dengan kaunselor anda yang memperkenalkan anda di Royal Q ya. So itulah dia yang anda boleh ikut saya, di mana anda perlu ikut saya ya. So jadi selain daripada tu, hari ini kita akan kongsikan sebentar ya. Kita akan kongsikan mengenai circle ya. Apa itu circle? So ini kepada newbie, mereka bolehlah ikut circle. Tadi kan saya cakap, kalau anda tidak pandai pun tidak mengapa, anda hanya perlu ikut copy trade saya. Itu sahaja. Ya, ikut copy trade. So bagaimana hendak ikut copy trade saya? Sebentar ya, saya connectkan kepada, okey. Sebentar, saya connectkan semula di sini ya, sebentar.
Sebab selalunya saya memang punctual ya. Anda kena tahu saya memang punctual di dalam saya punya saya punya Zoom, dan selalunya saya tidak akan tunggu lama ya kerana saya tidak mahu membuang masa. So jadi selalunya saya akan terus bermula ya. Sesiapa yang tertinggal di Zoom saya ini, selalunya mereka boleh ikuti di YouTube tadi ya, boleh ikuti di YouTube tadi. Kerana Zoom pada hari ini dan lain-lain Zoom saya tu ada yang kita record ya, yang kita record untuk anda ikuti. Alright, so sekarang kita pergi bagaimana hendak join circle saya ya. So ini adalah okey, sekarang kita ada di apps ya. Di apps Royal Queue, okey. So di apps Royal Queue ni kita lihat di sini ya. Sebentar ya, saya join. Okey, nampak tak di bawah ni ada home ya. Ada home, ada quantitative, ada circle. Anda kena pergi dekat sini. Anda klik circle ni, kemudian anda tulis kat sini mana. Okey. Dan selepas anda klik mana, dia akan keluar ni, anda klik dan inilah mana, ada gambar saya dan anak, klik ni. Okey, inilah dia mana. Okey, so di sinilah. So kalau orang baru dia akan keluar apply free ya, dia untuk join dan ikut ni adalah free, percuma. Kecuali kalau anda ikut copy trade. Bila anda ikut copy trade tu dia ada charge 0.5% kerana saya ambil yang minimum sahaja ya. Ada yang letak 1%, 2%, 5% ya. So untuk saya ambil minimal saja 0.5%. So anda boleh ikuti di sinilah. Anda boleh belajar kenapa market, market bagaimana. Di sini juga saya ada kongsikan YouTube saya ya, channel punya link dan sebagainya. So anda bolehlah ikut di sini. So ini adalah yang penuhlah mengenai di essay ni adalah bagaimana contoh macam ni ya. Ini adalah kita dapat lihat bahawa bila anda ikut copy trade saya, alhamdulillah tidak gagal, setiap hari anda mendapat profit. Tak banyak, sikit, market bearish atau market menurun pun anda akan dapat. Saya kongsikan satu sahabat baik saya ya, ni husband and wife. Okey, kalau anda lihat di sini, dia bermula dengan saya pada 25 hari bulan ikut copy trade saya ya, copy trade. Okey, dia ikut copy trade saya pada 25 hari bulan. Alhamdulillah, anda boleh lihat 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan satu hari bulan. Belum masuk hari ini ya. Saya belum dapat lagi, nanti saya minta dengan beliau untuk kongsikan dengan kita berapakah total yang dia dah dapat. Okey, so kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ni, okey, 8 hari dia dah ada 369.19 USDT. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, so ini adalah beliau dan yang ini adalah suami beliau. Okey, di Royal Queue apabila anda ikut copy trade ataupun anda trade tanpa copy trade, anda tak perlu usik apa-apa. Selepas anda setting, anda biarlah robot tu jalan sendiri. Anda tak perlu nak tengok, nak usik, nak apa, tak perlu. Anda tak perlu belajar baca graf, semua tak perlu. Anda copy je trade mana trade saya. Okey, so husband dia pun bermula di sini 25 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 hari. 8 hari. Okey, dia dah buat 219.96 US ya. US. So kita kalikan dengan 4.2. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya. Itulah copy trade keistimewaan copy trade di mana. Alright, so sebenarnya copy trade ni semua orang pun hebat ya. Tidak ada seorang counselor atau seorang maksudnya circle yang tidak hebat. Semuanya hebat-hebat ya. Cuma saya masuk lambat sebagai circle mana. Okey, so ini adalah contoh bulan sudah. Okey, maksudnya ni daripada dekat sini pendek, tak tengok ya. Kalau anda lihat kat sini, anda boleh lihat ada 1,
Ni anda boleh lihat daripada berapa hari bulan ni, daripada 2 hari bulan So 2 hari bulan 1 sehingga pada 31. Inilah keuntungan yang telah saya dapat tanpa saya buat apa-apa. Ini saya berborak je dengan tuan-tuan saya berborak je dengan tuan-tuan. Kejap lagi kita tengok profit yang saya buat malam ni. Malam ni sampai pukul 9.50 ni So ini adalah 774.916 profit saya untuk Januari saja. Okey, capital saya adalah 3,000. Alright, so ini salah satu contoh account dan yang ini adalah sama juga dan ini adalah di Binance Ini adalah akaun pertama saya di Binance di mana setting copy trade saya ni hanya menggunakan S5 sahaja, modal hanya 350 USDT. Okey. Ini saja. So jadi jangan usik apa-apa, biarlah robot tu buat kerja, anda duduk sit back and tengok aja. Okey, bangun pagi sebelum tidur tengok, bangun pagi tengok. Okey. So jadi inilah yang saya dapat kerana modal yang kecil saya dapat sebulan ni 110.027 profit yang saya telah dapat. Okey. So inilah dia perkongsian saya yang saya bagi di kejap yang ini apa kejap. Okey, bukan. Alright. So jadi inilah dia Oh, yang ini kena penting tengok. Okey, ini adalah rakan saya dia masih menunggu keuangan. So dia hanya masuk dekat capital dia hanya 100 je. Hanya 100 je. Tapi berapa hari ni? 1 2 3 4 dia dah dapat 10 USDT Sebenarnya hari ni tadi petang saya jumpa dia, kalau tak silap dia dah dapat 18 USDT kalau tak silap saya tapi hanya modal yang sangat kecil. Tetapi dia kena bersabarlah di dalam trade ni. Kalau orang yang sabar, insya-Allah modal yang kecil anda akan dapat profit yang kecil. So dia Royal Q simple aja. Harian okey, anda boleh dapat 0.5% hingga ke 1.5%. Okey, bulanan anda boleh dapat 10% sehingga 30%. Mengikut modal. Okey, mengikut modal. So itu dia. Alright, so saya harap jelas penerangan saya dan kita akan kongsikan lagi kejap saya tengok apa yang boleh saya kongsikan lagi saya rasa tak ada kot. Ini adalah setting manual lah yang saya ajar. Ini contoh lah contoh setting manual yang saya ajar. Macam mana mereka nak buat, macam mana setting nak buat nampak ni first buy berapa, margin call dia berapa. So anda boleh lihatlah sendiri nanti So bila anda dah join ataupun anda yang telah join, kalau anda tak nak ikut copy trade mana, anda boleh manual. Saya ada kongsikan di sini, ini satu setting dan ini adalah setting yang kedua yang saya kongsikan juga. So ini adalah setting S5. So kat sini dia. Ini maksudnya margin call limit. Maksud margin call limit ni adalah MC limit dia. Okey, MC limit dia adalah 5. Okey, so seterusnya sebentar. Okey, ini anda ikut aja setting ni. Jangan tukar-tukar, insya-Allah. Kalau anda tak nak ikut copy trade So ini dah contoh dia. Okey, so anda boleh lakukan Alright, so now apa lagi yang saya ini salah satu okey, ini adalah ini contohnya kalau anda baca ini adalah contoh bagaimana untuk sekiranya ada modal kecil. Sekiranya anda ada modal kecil dan anda perlu lakukan adalah tinggikan persentage yang anda nak letak. Tetapi bila tinggikan persentage ni anda kena banyak-banyak bersabar kerana dia satu akan mengelakkan terlalu lama floating loss dan di dalam Royal Q anda kena tahu hanya floating loss. Okey, hanya floating loss. Tiada kalis rugilah. Kita panggil kalis rugi. Okey. So selagi kita tak clear, dia tidak akan buat apa-apa kerugian kepada kita ataupun dalam bahasa Malaysia apungan kerugian apungan kerugian. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya.
So inilah mana, okey, inilah setting mana, jangan circle mana, dan jangan lupa klik kat sini, okey. So sekarang saya nak kongsikan keuntungan saya hari ini. Okey, ini adalah keuntungan saya hari ini. Okey, so alhamdulillah saya pun baru tengok ni 181.10 ya. Alright, so kalau anda lihat kita tengok daripada satu hari bulan ya. Ni satu hari bulan 2, saya dapat 163 bla 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 ni. Okey, 2 hari bulan 2, 9.36 ni. 3 hari bulan 3, 17. Sebab masa ni, 2 ni, masa ni market tengah bearish. Sangat-sangat bearish, tetapi alhamdulillah syukur pada Allah, tiada floating loss. Okey. Saya tetap buat profit. Okey, walaupun market okey, jatuh. Drastik ya jatuh dia. Alright, so alhamdulillah, dan pada semalam lah ya, semalam pagi dalam antara selepas pukul 12, dia naik ya, market bullish. Market bullish maksudnya naik lah. So jadi bila market bullish, kita akan dapat modal yang lebih besar ya. So semalam dapat 100 dan alhamdulillah hari ni kita dapat 131. Ini semua dalam mata wang US ya. Jangan lupa tu mata wang US ya. So itu saja untuk saya kongsikan pada anda semua malam ini, dan saya harap anda semua memahaminya, dan sekira anda ada apa-apa soalan, anda bolehlah tanya kepada saya atau chat je dekat tepi ni. Dan sekira tidak ada, saya nak close Zoom pada malam ini, dan kita akan bertemu pada malam besok waktu yang sama. Kita akan belajar mengenai setting strategi ya. Maksudnya tetapan setting di Royal Queue. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak tutup Zoom pada malam ini. So Yusri, ada apa-apa soalan tak? Okey. Berapa modal mula ya? Sekejap. Okey, kita pergi dekat sini, kejap kita pergi whiteboard jap ya. Okey, sebentar ya, sebentar saya kongsikan dekat whiteboard ni untuk saya tulis jadi senang. Okey, untuk sewa robot. Okey. Ini modal ya. Okey. Sewa robot anda perlu bayar USDT 120. Kemudian fuel, okey, anda perlu bayar USDT 20. Jadi total USDT 140. Okey. So tidak termasuk modal trade. Okey, modal trade ni kalau nak ikut kopi trade mana, okey, kopi trade mana, modal dia kalau nak maksudnya nak seronoklah tengok keuntungan harian dan bulanan anda, minimum anda boleh bermula 300, okey, ataupun 500, dan yang sebaiknya adalah 1K hingga ke 1,000 ya, dan yang lebih bagusnya adalah 3,500 ya. Ini semua di dalam USDT. Okey, so inilah modal yang anda perlukan. Alright, so sekarang saya tengok tadi ada yang masuk 1,000 USDT, profit yang dia dah buat tadi sehari ya, belum habis sampai pukul 12 malam ni, yang dia kongsikan dengan saya. Sekejap saya tengok dekat phone saya sekejap ya. Dia dapat lebih kurang sebentar ya. Mana tu? Okey, kejap saya cari. Beliau ni adalah seorang banker. Ya, beliau adalah seorang banker, dan dia tanya dekat saya, real ke ni no? Betul ke ni? Saya kata betul lah tu.
Okay, so dia kata next week nak tambah lagi modal. Okay, dia dapat tadi adalah 69 USDT untuk 2 hari ya. Untuk hari ni je, siang tadi, lebih kurang tengah hari dia dah dapat 35 ya. Dia dapat tadi 35 USDT dan dia baru trade 2 hari. Total dia dapat 2 hari ni adalah 69 plus kan ni, selalu dia ada macam point-point kan. So saya ambil round figure je USDT. Alhamdulillah. Okay. So jadi terserah anda. Kalau di dalam trading ni, kalau anda minta pandangan saya lah ya, di dalam trading ni sekira boleh bermulakan dengan modal yang dalam 1000 USDT. Kerana selalunya kalau orang yang dia masuk modal kecil ni nanti dia putus asa sebab pertama manusia dia tak sabar dia macam dia nak cepat, dia berletak tu cepat itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali meminjam. Jangan sekali-kali meminjam. Yang ketiga, kalau nak trading ni kita guna duit yang dah tak digunakan untuk bulanan, harian kita jangan. Jadi maksudnya lebihan. Sebab tu sebenarnya trading ni adalah permainan ataupun game orang-orang kaya. Kerana mereka memiliki reserve fund. Okay, kita panggil reserve fund lah. Reserve fund maksudnya dia ada duit lebihan. So dengan duit lebihan tu dia nak lagi duit, maka tu dia jalankan trading. So jadi kalau kita orang yang susah ni tadi, bagaimana kita nak gunakan? Kita gunakanlah affiliate. Alright, saya kongsikan sedikit sebelum saya tutup Zoom saya. Apa itu affiliate? Di sinilah tadi. Okay, sebentar ya. Kita clearkan ni. Sekejap. Okay, sekejap. Okay, inilah tadi yang saya katakan dua income tadi. Trade dan affiliate. Okay, affiliate. So, kebanyakannya itu yang saya kata tadi, Royal Q gabungan dia sangat hebat. Kalau trade, maknanya kita perlukan modal juga kan. Kalau affiliate ni kita mencari penyewa robot. Okay, kita cari penyewa robot. Okay, so dengan kita dapat penyewa robot ni tadi, kita akan dapat commission. Okay, commission. Okay, kita dapat commission. Okay, so daripada commission ni lah kita tolak ke sini modal. Contohlah, kita dapat 10 orang kali dengan 30 commission kita dah dapat 300 ya. Dan kalau kita dapat 100 orang, contoh saja ya, 30 kita dapat 3K dan ini semua adalah USDT. So jadi mereka-mereka yang tidak memiliki modal besar, mereka memang akan buat affiliate ni untuk dapat penyewa robot ni. Itulah dia. So jadi modal ni tadi ditolak kat sini. Contohlah contoh kat sini. Okey, so jadi dia dapatlah trade dengan modal yang lebih besar. Okey, so itu satu contoh dan contoh yang paling bagus yang saya boleh bagi adalah diri saya sendiri. Kerana saya bermula di Royal Q hanya dengan bermodalkan duit robot, sewa robot dan juga fuel. Selebihnya saya dapatkan rakan-rakan saya untuk join di Royal Q dan saya dapat commission. Di situlah saya bermula untuk berdagang di Royal Q dan alhamdulillah dengan pengalaman saya yang lalu yang ada di dalam forex dan juga komoditi, kerana saya mula trading di usia 25 tahun dan di situlah saya mengambil pengalaman-pengalaman saya tadi. Saya cuba melihat bagaimana pula robot, sebab selalu kita manual kan. So jadi bila kita menggunakan robot ni agak berbeza. So jadi saya buang ego saya. Maksudnya saya kosongkan pemikiran saya tadi dan saya fokus betul-betul kepada Royal Q ni untuk cari satu mekanisme. Mekanisme bagaimana boleh saya berkongsi
trading dengan rakan-rakan saya yang lain supaya mereka happy, mereka dapat duit, mereka akan cerita dengan kawan-kawan dia yang lain-lain, ikut kopi mana trading. So jadi saya akhirnya berjaya mendapat satu mekanisme yang sangat-sangat berbaloi kepada mereka walaupun mereka yang bermodal kecil dan juga yang bermodal besar. So itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Yusri, ada apa persoalan tak? Okey, saya tunjukkan dengan anda sebentar. Kejap saya kongsikan jadi boleh nampak real lah ya. Kejap ni saya tunjukkan. Saya pergi, okey, ini dekat apps Royal Q sendiri. Saya pergi dekat sini, so saya pergi dekat asset ya. So anda nampak tak ni? Sekejap ya, saya tunjukkan. Okey, anda nampak tak ni? Ni. Inilah fuel. Inilah harga fuel. Fuel ni maksud dia dah jual. Okey, yang ini saya dapat. Sebab saya kan ada strategi fee. Saya buat copy trade. Okey, copy trade. So ini saya dapat untuk copy trade punya fees. 0.000 sebab saya ambil 0.5 saja dengan copy trade mana. Okey, dengan copy trade mana. Alamak tak cukup tempat. Okey, mana. Alright, so ini dia. So jadi kamu boleh tengoklah kat sini. Yang mana merah ni adalah profit. Ini profit saya yang robot dah buat. Okey, so dia dah jual, so saya dapatlah profit. Ada banyak kalau kita pergi kat bawah ni. Dan kalau anda tengok ni. Ya, so yang ini yang strategi fees ni semua daripada saya punya copy trade. Okey, copy trade mana. Okey, dan nawai itu saya sebenarnya bukan nak ambil duit ataupun komisen ni, dan saya berniat dengan duit-duit nanti saya kongsikan sebentar lagi ya, untuk saya kongsikan dengan rakan-rakan yang bersama-sama saya. Okey, kejap. Tak banyak. Tak banyak. Macam tadi saya hanya masuk USD 50. So saya masih ada lagi. Ni ada balance lagi. Masih ada balance 38 ni. Ini adalah fuel saya lah yang saya tinggalkan. Okey. So dia tak ada banyak dik. Fuel dia sangat sikit saja. Okey. Dia tak ada ambil macam walaupun dia tulis itu 20%, Royal Q ambil 20%, tetapi 20% ni macam ni lah. Ini mengikut trading saya. Jumlah trading saya. Nampak? Kalau yang kecil dia jadi kecil lah. Macam ni. So dia akan kali dengan modal kita tu lah. Yeah. So dia akan potong itu saja yang dia ambil ni, nampak ni. 0.014. Dia tak ada ambil banyak pun. Dia macam tadi kat no refill kan. 50 USDT, so baru ada lagi. Tapi Kak Noh punya profit tadi berapa? Dah banyak kan? Ni kalau tengok profit Kak Noh ni nampak ni. Dah 181. So 181 ni modal apa Kak? Ini Kak Noh punya modal, mula-mula Kak Noh masuk 3,000. Oh 3,000. Kak Noh tambah 1,500. Okey, sebabnya Kak Noh tambah, sebab Kak Noh kan buat copy trade. Kak Noh buat copy trade, Kak Noh kena roll benda tu jangan berhenti. So jadi Kak Noh tambahlah daripada dulu. Okey, yang ini Kak Noh modal, yang ni modal 3,000 je, 3K. Yang ni semua 3K. Daripada 12 hari bulan ni, boleh nampak kan ni, daripada 12 hari bulan 1 ni, okey, modal Kak Noh semua 3K. Kak Noh baru tambah pada 1 hari bulan iaitu ni. Ni Kak Noh baru tambah yang menjadi modal Kak Noh 4,500 USDT. Okey, ini sebenarnya boleh dapat lebih lagi ni. Dia belum habis lagi ni. Dia sampai pukul 12 malam. Nanti 12 malam dia akan refresh semua balik. Dia akan refresh balik ya. So 181 ni dia akan turun masuk wallet lah. Dia terus masuk exchange wallet kita. Ini wallet hanya ledger saja. Di Royal Q ni ledger saja. Kita punya profit, keuntungan semua masuk di dalam exchange wallet kita. Binance ataupun Huobi ataupun Coinbase.
Bergantung apa exchange ya. Exchange wallet yang kita guna. Itu dia. Alright? Okay, so now saya tunjuk Kalau dengan Yusri. Kak Noh tunjuk dengan Yusri. Ya, Kak Noh tunjuk dengan Yusri. Circle Kak Noh. Ni dia. Orang-orang yang guna circle Kak Noh. Okay, kita tengok dekat Hubi lah. Sebab Hubi yang paling ramai. Okay, ini profit Kak Noh. Inilah profit yang Kak Noh kata tadi. Yang kita akan, hari ni nampak 17 sikit kan. Tapi satu hari mungkin jadi 17K ya. So jadi 17K inilah kita akan peruntukkan untuk grup Kak Noh yang support Kak Noh, yang trading dengan Kak Noh. Nampak tak ni? Ni semua tengah buat profit ni. Ni semua tengah buat profit. Tapi ni grup Kak Noh ni ada campur lah. Ada modal kecil, ada modal 300, ada modal 500. But majority direct Kak Noh adalah modal mereka lebih 1,000 USDT. Ada yang 10,000, ada yang 30,000 juga. Okay, so inilah dia. Ni semua yang trade dengan copy trade ya. Ini diorang ni ikut copy trade mana. Nampak ni tak habis-habis ni. Kalau scroll lagi ni tak habis-habis ni. Penuh ini semua diorang buat profit ni. So jadi hari ni ada yang dapat 200 lebih. Saya rasa Saiful mungkin akan dapat lebih lah. Mana yang masuk 30K dan 10K dan 5K memang. Kalau saya baru 4,500 dah dapat 181, mungkin diorang ni dah 200 lebih. Okey, dah 200 ke atas, yang ini dah mungkin 300 ke atas. Dan yang ini dah tentulah dalam 700 ke atas. Okey? So dia mengikut kita punya modal. Lepas tu dia jangan lupa 0.5% hingga 1.5% sehari. Okey, sebulan ini sehari. Okey, dan sebulan adalah 10% hingga ke 30%. Okey. Apa ni? Profit Ya, profit. Ini sebulan. Ini profit, clean profit. So kalau nak start daripada 500 ke 1,000 boleh lah kot. Boleh, Bermula, suka hati. Suka hati, macam diorang memang dah tahu Kak Noh. Macam direct Kak Noh yang masuk besar-besar tu memang dia tahu background Kak Noh. So jadi dia memang tak takut lah. Tapi kalau rasa macam ni, kalau nak masuk 500, contohnya 140 adalah tadi sewa robot. Kalau masuk 500, kamu letak contohnya, nanti sekejap. Kamu letak 120 sewa robot. Okey, sewa robot untuk setahun ya. Kemudian kalau kamu nak masuk 500, kamu letak fuel 30. Fuel. Extrakan fuel tu. So jadi nanti kalau bila fuelnya terlalu rendah, dia sampai 10 ke bawah, robot akan stop. Robot tak jalan, dia tak buat kerja. Jadi fuel ni lebihkan. Macam yang masuk 10K, 30K, yang ni Kak Noh suruh dia letak dalam 200 lah. Okey, tapi kalau dia bawa affiliate, maksud dia kenalkan kawan-kawan dia, tak perlu. Yang ni tak perlu. Sebab apa? Dia dapat commission tadi kan? Commission tu akan backup dia. So dia tak perlu. Okey, macam adik Saiful. Fuel ni dia ambil daripada modal tadi tu kan? Yang mana? Fuel ni. Fuel yang daripada yang modal tadilah yang kita buat tadi. Modal tadi kan? Kejap. Kak Noh rasa Kak Noh kongsi yang lebih besar je. Ni daripada modal ni tadi. Kan kita buat modal tadi 120 USDT untuk sewa robot. Okey. Sewa robot setahun. Okey, dan 20 USDT ni tadi untuk fuel. Okey, sekira kamu masuk 30K dan tak nak buat affiliate, kamu kena letak at least 200 USDT. Ini bukan habis cepat tau. Ini mungkin dalam 3 bulan. 3 bulan, okey. Kalau yang masuk 10K, sebab adik ni dia bawa affiliate. So dia tak payah risau dek fuel dia. Okey, kalau dia tak bawa affiliate, kamu kena letak dalam 100 USDT. So dia akan habis dalam tempoh 3 bulan lah. Plus minus lah 3 bulan plus minus. Lepas 3 bulan? Kena top up lah.
Oh, top up lah. Bukan lepas 3 bulan. Maksudnya lagi banyak sel, lagi cepat habis kita punya fuel. Okay, so sampai je 10 USDT, kita kena top up. Sebab tu kita suruh buat affiliate. So jadi affiliate ni backup untuk kita punya fuel ni. Jelas ke Yusri? Clear kan? Boleh faham lah sikit-sikit. Sikit-sikit je boleh. lah. Baru lagi Tak apa, nanti ikut je kelas. Sebab besok kalau orang baru besok tak berapa sesuai lah. Tak apalah, tak apa. Pelan-pelan Tapi lah. ikut je. Kalau nak ini ikut je. Sebab besok adalah setting. Besok adalah setting. So jadi inilah yang Kak Noh boleh kongsikan. So Kak Noh ada yang ikut di Hubi ada 23 orang. Di Binance ada 5 orang. Okay, so jadi inilah copy trade yang mereka ikut. So jadi inilah. So nanti kalau kata saya nak masuk ke, saya akan bagi tahu dengan Kak Noh balik lah kan. Boleh. Lepas tu boleh tanya lagi kan. Boleh, nanti boleh tanya lagi. Kak Noh, selalunya Kak Noh nak orang tu faham dulu. Bila mereka faham, jadi dia nanti takkan tertanya-tanya tau sebab dia dah tahu semua. Macam ni. Cuma mana yang tak pandai nak setting, nak binding, tu datang jumpa Kak Noh buatkanlah macam tadi kan. 3 orang tadi kan. So Kak Noh settingkan dekat handphone dia. Okay, lepas tu tangkap gambar, selfie, ambil IC. Kita akan buat 2 lah untuk setting tu. Satu setting untuk Royal Q dan satu lagi untuk setting exchange wallet tu. Tapi kalau dah ada, alhamdulillah senang. Kalau sesiapa yang dah ada tu senang aja. Boleh buat. Kalau yang tak ada tu pun tak apa. Nanti Kak Noh akan tolong dan bantu. Okay, so awak bertuah lah malam ni tak ramai orang. Boleh tanya banyak soalan. Selalunya Kak Noh memang cut short je. Oh, yalah. Okay, so jadi kalau tak ada apa-apa Kak Noh nak tutup Zoom malam ni. Okay, boleh. Sebab dia recording ni sebenarnya. Okay? So, jadi sebelum saya tutup, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi, saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan jangan lupa apabila anda pergi ke Midas Funnel YouTube channel, ya, tolong like, subscribe dan tekan butang loceng. Sampai kita ketemu keesokan hari, waktu yang sama mengenai Royal Q setting strategi di Royal Q. Jumpa anda besok malam. Selamat malam. Assalamualaikum semua.